المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. حديث مرفوع. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط يعني أرضا له بالطائف فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. Daripada Abil Abbas, dia telah berkata, telah masuk aku ke atas Abdullah ibn Amr di Wahti, yakni sebuah tanah miliknya di Taif. Lalu dia telah berkata, telah menyambung bagi kami Nabi SAW akan jari jemari baginda, lalu bersabda, Ar-Rahim adalah cabang daripada Ar-Rahman. Barang siapa yang menyambungnya, dia akan disambung olehnya. Dan barang siapa memutuskannya, dia akan diputuskan olehnya. Baginya, yakni silaturrahim, lisan yang fasih pada hari kiamat kelak. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad karangan Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita dalam bab Fadli Silatir Rahmi, babu Fadli Silatir Rahmi, iaitu bab pada menyatakan kelebihan atau keutamaan melakukan silaturrahim. Kita dah lihat dua hadis sebelum daripada ini. Sambungan, ada dua lagi hadis. Hadis yang ke-54 dan 55 ni, yang ke-55 ni hadis yang lebih kurang sama. Matan dia pun hampir sama. Bezanya fi'il saja. Hadis 54 diguna fi'il mudhari', hadis fi'il madhi diguna apa? Hadis 55 diguna fi'il madhi. Maksud hadis sama. Periwayat saja berbeza. Yang ni daripada Abdullah bin Amrin, yang 55 daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dalam hadis yang ke-54 daripada Abil Abbas, dia telah berkata, aku masuk bertemu dengan Abdullah bin Amrin. Ketika itu Abdullah bin Amrin berada fil Wahti. Wahti ini ardan lahu bit Taif. Wahti ini satu tanah yang luas ataupun kebun. Kebun yang luas yang letaknya di Taif. Taif, kalau tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, tahulah Taif ni. Lebih kurang dalam 60 km kot daripada bumi Makkah. 2 jam perjalanan daripada Jeddah. Cuma istimewanya bumi Taif ni, dia adalah bumi ataupun tanah tinggi. Lebih kurang 6,000 kaki daripada apa? Tanah biasa. Jadi di Taif ni musim dingin sepanjang tahun. Udara dia sejuk di Taif ni. Faqala,
Faqala Abdullah bin Amrin. Abdullah bin Amrin cerita, atafa lana nabiyyu isba'ah. Dalam terjemahan disebut, telah menyambung bagi kami Nabi akan jari jemari baginda. Jadi wallahu a'lam. Saya nak tunjuk pun, waktu mengaji pun saya tak tunjuk macam mana Nabi buat. So wallahu a'lam atafan. Ada ulama kata membengkokkan jari. Tapi wallahu a'lam, kita serah pada yang lebih tahulah. Faqala, lalu Nabi berkata, ar-rahimu syujnatum minar rahman. Baca syujnah boleh, baca syajnah boleh, baca syijnah pun boleh. Kalau bertemu orang baca hadis ni, baca syajnah, ya juga. Ada orang baca syijnah, ya juga. Jangan bergaduh. Mudah nak bergaduh kita. Ar-rahimu syujnatum minar rahman. Syujnah ni asal dia ialah akar. Akar pokok yang bersimpang siur. Itu asal maksud syujnah. Allah Ta'ala kata, ataupun Nabi sebut, ar-rahimu syujnatum minar rahman. Maknanya rahim ni, rahim yang menghubungkan kita, kaum kerabat, adalah asalnya syujnatum minar rahman. Maknanya asal dia bersambung, ibarat kata gitu. Bersambung daripada Ar-Rahman, maknanya daripada Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Ulama sebut dengan maksud salah satu daripada bentuk kasih sayang yang puncanya adalah daripada Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat Rahman. Lalu Nabi kata, man yasilha, ada riwayat sebut man yasiluha. Gitu. Yasilhu sini. Dalam kitab lain sebut yasiluhu. Gitu. Wa man yaqta'ha, dalam kitab lain sebut wa man yaqta'uha. Yaqta'uhu. Siapa-siapa yang menghubung rahim, maka Ar-Rahman, yakni Allah Ta'ala yang bersifat dengan Rahman, akan menghubungkannya. Dan siapa-siapa yang memutuskan rahim, maka Ar-Rahman, yakni Allah Ta'ala, akan memutuskan dengan dia. Kemudian Nabi kata, laha tu balik pada rahim. Nabi kata, rahim ni akan mempunyai lisanun talqun. Akan punya lisan ataupun lidah yang fasih pada hari kiamat. Lidah yang fasih. Zalqun, fasih tu pula baligh. Maknanya sangat-sangat fasih. Bila? Pada hari kiamat nanti. Baik. Kita tengok. Ulama tasawuf terutamanya sebut berkenaan dengan hadis ni, bila mana Nabi mengatakan bahawa rahim ini adalah syujnatum minar rahman. Maknanya kalau kita ibaratkan dia adalah akar. Dan akar ni kita tahu fungsi dia. Dia membawa keperluan pokok untuk tumbuh. So dia ambil bahan-bahan daripada mana zat-zat yang diperlukan oleh pokok itu di dalam bumi. Begitulah ibaratnya rahim ini, punca daripada mana dia ambil? Daripada Ar-Rahman, daripada Allah. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang menghubungkan rahim, Ar-Rahman ni, yakni Allah Ta'ala yang bersifat Rahman, akan hubung dengan orang ni. Maka ulama tasawuf kata, antara jalan untuk sampai pada Allah melalui rahim. Kalau rahim tak jaga, nak hampir diri pada Allah tak payah harap dah.
Zikir banyak, beribadat banyak, nak mendaki tinggi, nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tapi dengan rahim tak jaga. Hubungan dengan mak tak jaga. Hubungan dengan ayah tak jaga. Hubungan dengan orang yang ada rahim dengan kita tak jaga. Tak sampai pada Allah. Sebab hadis ni sebut, man wasalaha, siapa-siapa yang menghubungkan rahim, maka Allah Ta'ala akan hubung dengan orang. Benda yang dibesarkan oleh Allah, maka kita hamba kena besarkan dia. Orang yang dibesarkan oleh Allah, kita kena besarkan dia. Siapa orang yang besar dalam masalah rahim? Mak mula-mula sekali. Ayah nombor 2. Depan nanti ada pula hadis yang diulang. Ibu. Cuma berbeza dengan hadis depan. Cuma nak sebutnya ialah bila mana orang tersebut diletakkan besar dan tinggi di sisi Allah Ta'ala, maka orang yang nak menghubungkan diri dia dengan Allah, nak mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala, mesti juga meletakkan orang yang dibesarkan oleh Allah besar pada diri dia. Itu jalan. Jalan untuk wusul pada Allah. Di jalan wusul pada Allah Ta'ala ni banyak. Salah satu daripadanya mungkin kita sangkut di sini. Kadang-kadang memuliakan guru lebih daripada mak ayah. Kadang-kadang memuliakan sahabat lebih daripada mak ayah. Sebut dah contoh hari tu. Kita duduk kat sini senang, contoh mak ayah duduk di kampung rumah sewa. Tak boleh pakat adik-beradik beli rumah pada mak di kampung. Contoh. Kalau tak ada, alhamdulillah lah, mak saya duduk di rumah sendiri. Saya yang di sini rumah sewa. Okey. Ni mak duduk rumah sewa ataupun rumah tumpang. Kita sini senang lenak. Contoh. Kalau ada yang macam tu lah, tuan-tuan kat sini tak ada lah. Sebab tuan-tuan orang kaki masjid dah. Saya tengok tuan-tuan ni orang soleh semua dah. Takkan buat benda macam tu. Andai ada. Tu sangka baik saya pada tuan-tuan lah. Saya tengok muka menawarin semua, bercahaya semua ni. Sebab cahaya kapet baru. Saya dah sebut dalam bulan lepas. Contoh. Kalau seorang isteri nak pergi bertemu dengan siapa? Dengan orang yang ada hubungan rahim dengan dia. Maka kalau tak ada alasan apa-apa pada suami tersebut, haram dia tak bagi. Sebab hubung rahim. Sepatutnya suami menggalakkan lagi isteri dia untuk hubung rahim. Kecuali dia tahu pak mertua dia, mak mertua dia, ayah dan mak kepada isteri dia ni, kalau balik ke kampung, asyik duk sembang pasal lelaki yang dia duk berkenan dulu. Yang tak jadi dah menantu dia. Asyik duk cerita yang tu, duk cerita yang kawan tu tak kahwin lagi, tu tunggu kau lah. Gitu. Kalau kita tahu macam tu, tak bagi balik tak apa. Tapi kalau kita tahu mak ayah dia orang baik, orang soleh juga, ahli ibadat juga, izinlah kalau dia balik seorang diri pun untuk khidmat pada mak ayah dia. Sebab apa? Itu jalan dia buat hubung rahim. Contoh, tuan-tuan ni ada orang jenis macam tu. Dia letak kira dia veto. Aku suami, kok mana pemotongan aku? Ya, kita tak nafikan. Tapi bila kita tengok isteri nak buat sesuatu yang baik, iaitu hubung rahim. Siapa? Mak dia. Mak dia, nama pada kita, mak juga. Mak mertua je tambah. Mak juga tu. Jangan duk ingat mak mertua tak serupa dengan mak. Memanglah dia yang melahirkan. Yang ni tak melahirkan. Tapi bila kita dah ambil dia sebagai isteri, automatik mak dia dah jadi halal dengan kita. Dah jadi mahram dah. Boleh bersalam dengan kita elok-elok. Padahal suku sakat asalnya. Kita daripada mana, dia daripada mana contohnya.
Dia daripada negara luar, kita orang Malaysia contohnya. Kita ambil anak dia jadi isteri, mak dia halal, boleh salam. Agama ajar pada kita. Sebab tu agama ajar, kalau tak ada apa-apa alasan, haram halal. Cuma bagi isteri kena pandai-pandai lah pula. Jangan memberatkan suami pula. Asyik-asyik nak balik, asyik-asyik nak balik. Jadi homesick pula. Jangan buat gitu pula. Ini saya sebut contoh. Agama sampai tahap tu. Bila masalah rahim, ada kebaikan untuk kita. Walaupun dia yang buat. Dia yang balik ke rumah dia, ke rumah mak dia. Tambah-tambah mak ayah dia sakit. Nak balik bila hujung minggu ni? Okey, kita cari flight tiket contohnya. Baliklah seorang, saya tak boleh balik. Minta maaf lah, saya tak boleh balik minggu ni. Bulan ni saya tak boleh balik. Awak baliklah seorang khidmat pada mak awak. Tak ada alasan apa-apa pun kita nak halang dia. Hidup fikir nak makan nasi. Janda pun ramai masuk kat kedai tu. Pergi makan dengan janda lah tuan-tuan. Musim Syamsul ni kan tuan-tuan. Tua-tua payah lagi nak berenggang dengan bini. Contohnya, bini ada mak, ayah dan uzur dah kat kampung. Maknanya bagilah ruang untuk dia menghubungkan silaturahim dengan mak dan ayah dia. Kita pun dah tua dah. Kalau ada dia pun nak asyik tengok dinding jok kita pun. Bukan seronok lagi pun tengok dia. Kita dengan dia sama-sama dah kecut dah. Pergi tengok janda kat kedai jok kita pun. Contoh. Jadi pandai-pandai. Bila kita tengok dia nak buat kebajikan dan jalan kebajikan yang dia buat, kita boleh dapat saham. Cuma saya sebut tadi, janganlah pula terlalu kerap sehingga menyusahkan dan memeningkan kepala suami pula. Minggu ni bang, minggu ni free tak? Minggu depan bang, minggu ni free tak? Itu lebih-lebih lah pula. Pandai-pandailah, sebab tanggungjawab yang lebih besar pada seorang isteri adalah pada suami. Tapi suami harus bertimbang rasa. Selagi mana perkara yang nak dibuat itu adalah pahala, apatah yang melibatkan rahim, maka izinkanlah. Bahkan ulama mengatakan kalau tak ada apa-apa alasan, maka haram kita halang dia nak hubungkan rahim. Sebab menghubungkan rahim ni adalah wajib hukum dia. Tiba-tiba bila dah kahwin dengan kita, tak benarkan balik rumah mak ayah dia. Tu perangai syaitan dipanggil. Zahir je suami, hatinya syaitan. Tak huru-hara rumah tangga macam mana kalau begitu perangai kita. Tapi kalau kita baik dengan mak dia, baik dengan ayah dia, baik dengan adik-beradik dia, macam adik-beradik kita juga, kan akrab lah. Harmoni rumah tangga. Tapi adik-beradik dia macam asing, macam orang lain yang kita tak kenal. Padahal adik-beradik, nama adik-beradik kita dengan dia. Cuma adik-beradik bil musaharah, persemendaan, sebab hasil daripada perkahwinan kita dengan dia. Patutnya dia lebih dekat pada kita berbanding dengan sahabat-sahabat yang suku sakat kita. Patutnya dia orang lebih dekat dengan kita sebab dia dah ada hubungan persemendaan disebabkan oleh kita mengambil adik dia ataupun kakak dia ataupun adik-beradik dia contoh. Jadi itu rahim. Jadi Allah Ta'ala menyebut, Nabi menyebutkan dalam hadis ni, siapa-siapa yang menghubungkan rahim, maka Allah Ta'ala akan berhubung dengan orang tersebut. Allah Ta'ala hubung orang tersebut tu dengan apa? Kata ulama, bil hidayah. Dengan hidayah. Apa lagi? Kata ulama, bil aman. Allah Ta'ala bagi keamanan. Apa lagi? Allah Ta'ala bagi bil taufiq. Kita nak taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Terhenti, terdinding hidayah boleh jadi kerana putus silaturahim. Dengan mak ayah kita buat tak kisah, buat tak peduli, tak ambil tahu. Boleh jadi dengan sebab itu tak hadirnya taufik daripada Allah. Boleh jadi dengan sebab itu tak diberi futuh oleh Allah Ta'ala. Jadi ulama kata, man wasalaha, siapa yang hubung, Allah Ta'ala hubung. Hubung dengan apa? Bil hidayah. Hubung dengan apa? Bitaufiq. Tu benda yang kita nak semua tu. Hidayah kita nak, taufik kita nak. Apa lagi? Bukan setakat itulah. Itu nikmat yang berbentuk daqaiqun ni'am. Nikmat yang lebih besar apa yang kita biasa duk nak, orang awam yang duk nak ni ialah jalailun ni'am, nikmat yang besar-besar, rezeki yang melimpah ruah. Yang itulah yang orang awam nak ya. Bila hubung rahim, apa kelebihan hubung rahim? Murah rezeki. Buat bila murah rezeki dengan murah rezeki.
Tapi kalau sebut hidayah, tak nampak hidayah. Tapi kalau hidayah nama orang, mudah nampak. Tu masalah kita. Baik, habis itu. Sama, hadis 54 dengan 55. Bezanya hadis yang ke-55 ni diberiwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Ummul Mukminin. Siapa Aisyah? Isteri yang paling dikasihi oleh Nabi selepas Khadijah Al-Kubra. Siapa Aisyah? Orang yang paling faqih. Sahabat kata, sahabat yang bernama Urwah mengatakan Aisyah ini adalah sefaqih-faqih perempuan. Dalam bidang fiqh dia faqih, dalam bidang syair dia faqih, syair. Dalam bidang syair Arab. Dalam bidang syair dia faqih, dalam bidang tib dia faqih. Maknanya Aisyah ni ada 2-3 kepakaran. Dalam bidang fiqh dia pakar, dalam bidang tib perubatan dia pakar, dalam bidang apa? Dalam bidang syair pun dia pakar. Ini Aisyah radhiyallahu anha. Meninggal pada bulan Ramadan. Tu Aisyah radhiyallahu anha disolat jenazah oleh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah yang menyembahyangkan jenazah Sayyidatina Aisyah ummul mukminin. Baik, habis itu. Babu silatir rahim tazidu fil umur. Ni satu lagi kelebihan. Hadis sama. Hadis 56, 57 lebih kurang sama. Baik. Bab pada menyatakan silaturrahim menambah umur. Ni petua, siapa-siapa nak panjang umur. Ni Nabi ajar. Hadis marfu', hadis 56. Haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Laits qala haddatsani, ditulis itu Aqil. Dalam kitab Fadlullahis Samad, syarah kepada Al-Adabul Mufrad yang disajaskan oleh Syekh Awad Mangkush. Ditulis di situ Uqail. Mudah-mudahan yang betulnya Uqail lah, wallahu a'lam. Tapi sini tulis Aqil, dalam kitab tu tulis Uqailun. Haddatsani Uqailun an Ibn Shihab qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Nabi kata daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang suka bahawa diluaskan pada rezekinya, dipanjangkan pada umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturrahim. Saya baca dulu hadis yang ke-57 sebab lebih kurang sama. Hadis marfu' juga, haddatsana Ibrahim bin al-Munzir qala haddatsana Muhammad bin Ma'nin qala haddatsani abi an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah mendengar aku akan Rasulullah bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan, yakni ditambahkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan keluarga. Bawah diterjemah hubungan keluarga, atas diterjemah sambung silaturrahim. Sama aja. Baik. Dalam hadis ni, dua-dua hadis ni Nabi sebut satu man ahabba, satu man sarra gitu ya. Beza dia. Siapa-siapa yang suka, man ahabba. Sarra pun gembira. Siapa-siapa yang gembira, suka, dilapangkan rezeki. Man ahabba an yubsata. Yubsata ni yuwassa'. Diperluaskan. Siapa-siapa yang suka diperluaskan rezekinya, rezeki jadi luas. Wa an yunsa'alahu fi atharih. Yunsa' ni yuakhir, diperlewatkan mati. Diperlewatkan mati. Falyasil rahimah. Nabi bagi petua dia. Siapa-siapa yang nak rezeki luar, siapa-siapa yang nak panjang umur, ditangguhkan, dilewatkan mati dia, maka hubungkanlah silaturrahim. Tengok. Satu dalam hadis ni, dia guna perkataan athar. Wa an yunsa'alahu fi atharih. Athar ni dengan maksud ajal lah.
Ditangguhkan ajal, diperlewatkan ajal. Kenapa dia tak guna ajal? Wa an yunsa'alahu fi ajali. Tapi diguna athar. Athar ni maknanya kesan. Kesan. Kalau kita berjalan, kan ada kesan tapak kaki. Ada kesan tapak kaki. Jadi Nabi guna perkataan athar ni nak menunjukkan selagi mana orang tersebut hidup dan duk bergerak atas muka bumi ni, maknanya adalah kesan-kesan dia. Kesan baik ada, kesan buruk ada. Bila mana meninggal, maka tak ada. Habislah athar. Tak ada lah kesan-kesan kita duk berjalan atas muka bumi. Tu Nabi syaratkan dengan athar. Baik. Soalan yang kedua ialah, Nabi sebut akan diperluaskan rezeki dan akan ditangguhkan ajal ataupun dipanjangkan ajal. Persoalan dia ialah, ada ayat Quran sebut fa idza jaa ajaluhum, apabila sampai ajal. Allah Taala sebut la yastakhiruna sa'ah, tak akan dilewatkan walau sesaat, walau sedetik. Wala yastaqdimun, tak akan diawalkan. Lewat pun tidak, awal pun tidak. Hadis ni kata akan dipanjangkan umur. Ulama kata zahir nampak ta'arud. Zahir nampak ayat dengan hadis ni bercanggah. Ayat Quran kata ajal tak boleh tangguh. Tapi dalam ni kata ajal boleh dipanjangkan. Boleh dilewatkan. Kan bercanggah di antara dua ayat Quran dengan hadis. Baik, jadi ulama nak himpun. Kalau ditinggal gitu, takut jadi pertanyaan dan persoalan pada kita. Jadi ulama himpun. Bagaimana kita nak faham ayat ni dengan hadis ni? Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Nabi sebut akan dipanjangkan umur. Ulama kata ada dua faham, apa benda yang kita kena faham, ataupun dua cara faham. Dua cara faham. Satu, maksud Nabi guna wa an yunsa'alahu fi atharih ataupun fi ajalih. Kita kena faham melalui jalan bukan hakiki. Bukan melalui jalan hakiki kita faham hadis ni. Maknanya bukan ajar betul. Ajar maknanya kalau 50, 50 lah. Kalau 60, 60. Kalau Allah Ta'ala dah takdirkan 70, 70 lah. Waktu kita duduk dalam rahim lagi. Setelah ditiup roh, tu dah ditentukan dah pada kita. Salah satu daripadanya qadar rezeki, bahagian rezeki Allah Ta'ala tentukan dah pada kita. Kemudian ajalnya, matinya bila, tu dah ditentukan dah. Jadi ulama kata, satu, kita faham melalui jalan kinayah, bukan hakiki. Maknanya bila Allah Ta'ala sebut 70, 70. Habis tu panjang ni. Panjang ni, dia kata panjang bukan pada umur, tapi panjang pada barakah umur. Gitu. Panjang tu pada barakah umur. Bila mana kita menghubungkan silaturahim. Itu jalan dia. Jalan dia ialah jalan hubung silaturahim. Bila kita hubung silaturahim, maka kita akan dapat barakah pada umur. Apa makna barakah pada umur? Boleh jadi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu. Tak semestinya jadi orang alim. Tuan-tuan boleh ilmu sepatah selidah pada malam ni. Faham tak sepatah selidah? Maknanya boleh sikit pada malam ni, balik ajar pada anak. Tentang apa? Silaturahim. Kok mana pun adik-beradik adalah lebih utama banding dengan sahabat kat luar. Bagi tahu kat dia gitu. Kok mana pun. Huduh baik adik-beradik kita dulu. Jahat kau tak jahat kau adik-beradik kita dulu. Malah aku peduli dengan adik, malah aku peduli dengan abang. Sebab apa? Jahat. Jahat tak jahat, dia adik-beradik kita. Rahim dengan kita. Tak tolong adik-beradik, pergi tolong sahabat dulu. Tak kena tu. Member-member pergi tolong dah. Duk bagi tiap-tiap bulan, katakanlah pada member. Sebab apa? Member susah. Tapi adik-beradik yang susah ni tak tolong pun. Adik-beradik dulu, bagi tahu anak beranak kita. Bagi tahu anak-anak, apa-apa pun yang berlaku, adik-beradik dulu. Tengok adik-beradik dulu.
dalam ramai-ramai adik-beradik kita ni tengok siapa yang susah. Kalau ayah tak ada dah, pakat tengok adik-beradik ni siapa yang susah, bantu. Jangan duk pergi bantu yang jauh dulu. Ni bantu yang dekat dulu ni. Ni yang dekat sekali. Fal aqrabu fal aqrab. Nabi sebut dalam hadis depan lagi nanti. Yang paling dekat dan yang paling dekat dengan kamu. Baik. Bila kita hubung silaturrahim, Allah Ta'ala boleh aja dia takdirkan kita, boleh ilmu kita pergi ajar pada orang. Bila kita ajar, kita mati dah. Orang duduk ngaji, orang duduk beramal paling tidak. Orang duk beramal dengan ilmu yang kita ajar, kita tak ada dah atas muka bumi ni. Tak ada dah asar kita atas muka bumi. Tapi asar amalan orang hasil daripada ilmu kita sampaikan. Maka seolah-olah kita hidup. Gitu. Seolah-olah kita hidup lagi. Tak percaya tengok. Nabi orang paling hidup sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah? Hidup dalam kubur dia. Mana Imam Syafi'i, mana Abu Hurairah, mana Umar, mana sahabat-sahabat yang disebut ni, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Imam Riwayat. Semua tak ada dah kembali pada Allah Ta'ala semula dah. Tapi mereka ni seolah-olah hidup sampai ke zaman kita. Tuan-tuan tahu kisah apa Al-Imam Nawawi mati, meninggal di usia 45 tahun. Tapi dia punya karangan ulama kata macam lebih daripada umur 45 tahun dia hidup. Kalau tengok pada kitab yang ditinggalkan oleh Al-Imam Nawawi, umur berapa lagi dia start mengarang ni? Umur 6 tahun, 7 tahun dah start mengarang tu. Banyak sangat kitab yang dia tinggalkan ni. Umur 40 tahun. Kalau kita ambil umur kita lah, mula mengarang kitab, umur berapa? Umur 25 tahun lah, katakanlah baru mature. Umur 17 tu baru duduk SPM. Umur 18 duduk melompat-lompat dengan motor lagi. Umur berapa baru mature? Umur 25 lah katakanlah, baru menulis. 25 nak sampai 45, 20 tahun lebih kurang. 20 tahun bolehkah menghasil sebanyak kitab yang dihasilkan oleh Al-Imam Nawawi? Kitab majmuk, bukan belah jilid, puluh jilid. Kitab-kitab yang lain lagi yang ditinggal oleh Al-Imam Nawawi. Mana tuan dia? Tak ada dah. Tak sempat kahwin kerana sibuk dengan ilmu. Tak sempat fikir soal kahwin kerana sibuk. Masyghul dia disibukkan oleh ilmu. Kahwin dia dalam syurga nantilah. Cuma nak sebutnya ialah orang yang macam ni walaupun dah meninggal macam hidup. Kitab dia orang duk baca mengata-kata. Kitab Arba'in Nawawi lebih-lebih lagi lah di alam Melayu ni. Dibaca di mana-mana masjid surau mesti ada lah orang akan baca kitab Arba'in Nawawi. Kitab-kitab lain lebih-lebih apa? Kitab-kitab lain tu jarang-jarang dah. Cuma nak sebutnya yang besar-besar orang tak baca. Jadi tempat rujuk pula bagi para ulama. Kita orang awam ni paling-paling tidak baca khatam kitab Arba'in Nawawi. Mana Imam Nawawi? Tak ada. Tu ulama kata panjang tu pada barakah umur dia. Allah Ta'ala jadikan gitu. Bila orang hubung silaturrahim, maka Allah Ta'ala kurniakan barakah pada umur dia. Satu. Yang kedua, boleh juga kata ulama, Allah Ta'ala bagi taufik pada orang yang menghubungkan silaturrahim ini untuk buat taat pada Allah. Bila masa Allah Ta'ala bagi taufik pada dia untuk buat taat, kena pula pada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan bayang. Umur kita, katakanlah umur umat Nabi ni antara 60-70. Tapi sejak duduk jadi orang kaki masjid surau ni, tiap-tiap bulan Ramadan, tiap-tiap tahun, Allah Ta'ala kurnia anugerah pada kita Lailatul Qadar. Tuan-tuan kira, tiap-tiap tahun dapat 1000 bulan, 1000 bulan, 1000 bulan. Katakanlah mula umur 40, katakanlah, barulah jadi manusia betul. Sebelum tu jahiliah, alam jahiliah. Barulah betul-betul jadi manusia umur 40. Selepas kahwin baru jadi cerdik sikit. Sebelum tu tak cerdik, duk main motor je contoh. Daripada umur 40 meninggal umur 63, tuan-tuan bayang, dapat tiap-tiap tahun Lailatul Qadar. Berapa tahun panjang umur kita tu, barakah pada umur. Tu ulama kata salah satu daripadanya ialah maksud Nabi ialah dengan diberi barakah pada umur. Mati sebagaimana yang Allah Ta'ala tetapkan. Tetapi pada perkiraan barakah umur tu seolah-olah orang ni hidup beribu-ribu tahun. Macam umat-umat dulu dah hidup ni.
Beribu tahun. Sebab apa? Pahala kebajikan yang dia buat pada malam Lailatul Qadar tersebut. Tu satu yang ulama sebut. Faham secara majas. Yang kedua, ulama kata boleh juga kalau kita nak faham hadis ni dengan makna hakiki. Maknanya panjang umur betul. Panjang umur betul. Tapi nak faham macam mana? Kena faham gini. Yang ada di sisi Allah, umur kita yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala azali. Dan yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala tak berubah. Yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala, umur kita katakanlah 100 tahun. Umur kita mati, kembali pada Allah, umur 100 tahun. Tapi yang ada dalam ilmu malaikat, malaikat yang diwakilkan oleh Allah Ta'ala untuk ambil umur ni, ataupun untuk mengambil nyawa ni. Yang ada dalam ilmu malaikat, 60, 100. 60 kalau dia tak hubung silaturrahim. 100 kalau dia hubung silaturrahim. Gitu. Yang ada dalam ilmu Allah, yang tu dipanggil qada mubram. Dipanggil. Tu tuan-tuan mengaji dalam usuluddin. Dipanggil qada mubram. Qada, ketentuan Allah Ta'ala yang putus. Tak boleh ubah dah. Bila Allah Ta'ala kata dalam ilmu dia, orang ni akan meninggal umur 100. Maknanya 100 meninggal. Tapi bila mana Allah Ta'ala beritahu kepada malaikat, orang ni akan meninggal umur 60 kalau dia tak hubung silaturrahim. Dia akan meninggal umur 100 kalau dia hubung silaturrahim. So malaikat tak tahu yang mana satu. Malaikat hanya tunggu perintah je. Cabut nyawa orang tu. Sabar. So Allah Ta'ala akan perjalankan macam mana orang ni. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala dah. Kalau Allah Ta'ala nak ada dalam ilmu dia, yang mubram tu, dia tetapkan 60 sebenarnya yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Maknanya, di umur 60, orang tu akan memutuskan silaturrahim. Tapi kalau yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala 100, maka ketika orang tu berumur 60, Allah Ta'ala jadikan dia rasa, jomlah kita pergi ziarah sanak saudara kita, kaum kerabat kita. Kita pun tak ada apa dah, pencen dah umur 60. Hujung-hujung minggu pergi ziarah. Hujung minggu depan pergi ziarah orang lain pula. Ziarah adik-beradik, ziarah pak saudara, ziarah mak saudara. Jadi gitu pula dia. Masuk umur pencen 60. Maka umur dia dipanjangkan ke 100 tahun. Gitu lama sebut. Ni yang dipanggil, yang ada dalam ilmu malaikat ni dipanggil qada mu'allaq. Dipanggil. Qada yang terkait. Kait dengan apa? Kait dengan hubung silaturrahim. Contoh, dalam hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang baca pada waktu pagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Satu riwayat kata baca 3 kali. Ada riwayat kata baca sekali. Tak kisah. Yang nak sebutnya ialah, bila baca kalimah ni, Nabi kata dia akan selamat daripada pagi sampai ke malam. Petang pula dia baca, dia akan selamat daripada malam sampai ke pagi. Tu qada mubram daripada Allah Ta'ala gitu. Yang mu'allaknya ialah, kalau baca selamat, tak baca tak selamat. Bila mana Allah Ta'ala nak kenakan kita sesuatu, dia buat kita terlupa. Kalut betul pagi itu. Padahal semain subuh macam biasa di surau. Tapi macam mana itu kalut pula. Bini suruh pergi beli roti gardenia pula. Biasa duduk dulu. Lepas main subuh, baca doa dulu. Bismillah dulu dan sebagainya. Mari kalut hari tu nak pergi kedai lagi dan sebagainya. Tak baca. Naik motor daripada kedai bawa roti gardenia. Terbalik bersepoh roti contoh. Kita penting Allah tak baca ayat ni. Ya Tuhan dah tetapkan dalam ilmu dia. Secara mubramnya, pada hari tersebut, saat tersebut, masa tersebut, kita jatuh. So, sebab dia ialah Allah Ta'ala datangkan melalui lupa baca. Gitu. Maknanya Allah Ta'ala melalui lisan Nabi tak menipu. Siapa-siapa baca. Tapi kita jadi terlupa. Terlalai, tak ingat. Itu adalah waktu-waktu kita. Bila terlupa, tak ingat, terlalai, berlakulah apa yang Allah Ta'ala dah tentukan akan berlaku pada hari tersebut. Yang tu tak ada siapa boleh elok lah.
Semua benda daripada Allah Ta'ala kan. Tak ada siapa boleh elok. Aku nak elok jugalah. Tak ada siapa boleh elok. Lupa ni pun tak ada siapa boleh elok. Bukan kita yang nak lupa. Dilupakan oleh Allah Ta'ala kita ni. Diingatkan oleh Allah. Dilupakan oleh Allah Ta'ala. Yang mengingatkan kita baca pun Allah. Yang melupakan kita daripada baca pun Allah Ta'ala juga. Sebab tu kita minta dengan Allah Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika. Tolong ya Allah bantu aku untuk zikir, untuk ingat. Kalau kau tak bantu aku lupa. Kalau kau tak bantu aku nak sebut pun tak boleh, tak mampu nak sebut. Tu dia sebut a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tu satu lagi fahaman daripada hadis ni. So maknanya kalau kita faham gitu, hadis ni tak bercanggah dah dengan ayat tu. Maknanya ayat tu cerita tentang qada mubram di sisi Allah Ta'ala. 100 60. Tapi bila masuk pada hadis ni, ni mu'allaq dipanggil. Kalau buat, panjang. Kalau tak buat, tak panjang. Yang ada di sisi Allah Ta'ala, berapa umur? Tu malaikat pun tak tahu. Malaikat hanya tunggu arahan daripada Allah Ta'ala. Mungkin dia hanya mungkin malaikat hanya tahu dua pilihan Allah Ta'ala bagi pada dia. Orang ni mungkin umur 60, mungkin umur 100. Kalau dia buat ni umur 60, dia tak, kalau tak buat umur 60, kalau dia buat umur 70, umur 100. Lepas tu berlaku tak berlaku, malaikat pun tak tahu. Masuk umur 60 berlaku. Allah Taala pun tak perintah supaya dia ambil nyawa orang ni. Maknanya tangguh. Apa yang dimaksudkan oleh hadis baginda Nabi SAW. Baik, habis dulu situ. Cuma salah satu daripada petua yang Nabi sebut, kalau nak panjang umur, hubung-hubungkanlah silaturrahim. Baik. Habis itu akan datang pula babu man wasala rahimahu ahabbahullah. Siapa-siapa yang menghubung silaturrahim, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah. Akan datang wallahu a'lam wa ilmuhul atam.